على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai solat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak insyaAllah. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'az la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangannya lalu bersabda, wahai Mu'az, demi Allah aku mengasihi kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kepada kamu wahai Mu'az, setiap kali selepas selesai solat fardu jangan sekali-kali kamu terlepas daripada mengucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan mengelokkan ibadat kepadamu. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangannya lalu bersabda, wahai Mu'az, demi Allah aku mengasihi aku mengasihi kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'az, setiap kali selepas selesai solat fardu jangan sekali-kali kamu terlepas daripada mengucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan mengelokkan ibadat kepadamu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Wa fi riwayatin wa qul huwallahu ahad. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu, maka perkara yang menghalangnya daripada memasuki syurga hanyalah kematian. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga pembacaan surah Qul huwallahu ahad bersama ayat kursi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu, maka perkara yang menghalangnya daripada memasuki syurga hanyalah kematian. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga pembacaan surah Qul huwallahu ahad bersama ayat kursi. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi salatil maktubati kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu akan berada dalam tanggungjawab, yakni penjagaan Allah sehinggalah solat yang satu lagi. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu akan berada dalam tanggungjawab, yakni penjagaan Allah sehinggalah solat yang satu lagi. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardain dakhala al-jannah. Sayyidina Abu Musa meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan dua solat sejuk akan memasuki syurga. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan dua solat sejuk akan memasuki syurga. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan,
Maksud daripada solat sejuk ialah solat subuh dan asar. Solat subuh ditunaikan pada waktu akhir sejuk, sementara solat asar ditunaikan pada masa permulaan sejuk. Kedua-dua solat ini disebut secara khusus kerana susah untuk menunaikan solat subuh disebabkan mengantuk, dan susah untuk menunaikan solat asar kerana sibuk dengan urusan kerja. Oleh sebab itu, sesiapa yang dapat mengambil berat terhadap kedua-dua solat ini pasti akan dapat menunaikan solat tiga solat yang lain. Oleh sebab itu, sesiapa yang dapat mengambil berat terhadap kedua-dua solat ini pasti akan dapat menunaikan tiga solat yang lain. An Ruwaibata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal 'asra. Sayyidina Ruwaibah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali-kali tidak akan masuk neraka seseorang yang menunaikan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yakni solat subuh dan asar. Sayyidina Ruwaibah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali-kali tidak akan masuk neraka seseorang yang menunaikan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yakni solat subuh dan asar. An Muslim ibn al-Harithi Tamimi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza sarafta min salatil maghribi faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa innaka idza qulta dhalika thumma mutta fi lailatika kutiba laka jiwarun minha wa idza sallaita as-subha faqul kadhalik fa innaka in mutta fi yaumika kutiba laka jiwarun minha. Sayyidina Muslim bin Haris Tamimi berkata, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbisik kepadanya. Sayyidina Muslim bin Haris Tamimi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadanya, apabila kamu telah selesai solat maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, selamatkanlah daku daripada neraka sebanyak 7 kali. Kerana sesungguhnya apabila kamu menyebut kalimah itu kemudian kamu mati pada malam itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Dan apabila doa itu kamu baca sebanyak 7 kali selepas solat subuh dan kamu mati pada hari itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Sayyidina Muslim bin Haris Tamimi meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadanya, apabila kamu telah selesai solat maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, selamatkanlah daku daripada neraka sebanyak 7 kali. Kerana sesungguhnya apabila kamu menyebut kalimah itu kemudian kamu mati pada malam itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Dan apabila doa ini kamu baca sebanyak 7 kali selepas solat subuh dan kamu mati pada siang hari itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai beberapa amalan selepas solat dan juga kelebihan solat subuh dan asar. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan insyaAllah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha